warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Yang saya kasihi saudara Ahmad, saudara majlis, yang saya muliakan sahabat saya Dr. Al-Amin, yang juga merupakan yang ketua Buat Ikram Rajaya, sahabat-sahabat bersyarah, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah kerana kita baru sahaja menamatkan kehidupan kita pada hari-hari tasyrik. Dan alhamdulillah di universiti kita CUCMS ini telah berjaya menyempurnakan ibadah korban yang kita katakan merupakan satu sunat yang sangat dituntut, sama ada di sekitar, di rumah kita sendiri, di kejiranan kita, di tempat di mana kita menghabiskan sebahagian daripada usia kita, sama ada seorang mahasiswa, mahasiswi ataupun staf dan juga pensyarah di universiti ini. Maka kita telah sama-sama berjaya menyirami darah binatang ternakan di bumi CUCMS ini. Moga-moga dengan siraman darah itu, pancutan darah itu akan memberkati bumi ini dan akan menyebabkan CUCMS ini menjadi sebuah universiti yang unggul, penuh dengan semangat keilmuan dan melahirkan golongan profesional yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan, mengekalkan suasana harmoni dalam kampus ini di peringkat pentadbiran, di peringkat akademik dan juga di peringkat apa juga sekalipun. Moga-moga dengan suasana yang barakah ini akan menyebabkan kita akan terus bersemangat dalam arena dakwah. Sebagaimana dikatakan, perubahan terhadap pengumuman yang dibuat bahawa pada malam ini kita tidak buat tafsir surah Ibrahim kerana pendekatan tafsir berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. Bahan-bahan itu ada pada saya, cuma ia terlalu panjang dan saya membuat keputusan tadi untuk menukar dan menangguhkan tajuk itu kerana tajuk itu cukup menarik dan juga sangat penting. Tapi saya mengubahnya dengan mari kita sama-sama melihat beberapa himpunan-himpunan kelompok-kelompok ayat yang menyebut perkataan An-Nur, cahaya dalam Al-Quran. Mohon semua bersedia di surah Al-Baqarah ayat 257. Walaupun ada dalam slide ini, tapi saya mohon juga membiasakan buka surah dalam Al-Quran. Siapa yang buka Al-Quran seperti biasa, dia terlajak sampai habis tak jumpa surah Nur, berarti dia tak familiar lagi. Dia buat pusingan kedua, tak jumpa lagi, maka tengoklah kawan sebelah punya muka surat, pastinya sama dan kita akan bertemu dengan surah Al-Baqarah. Tapi surah Al-Baqarah ni surah yang kedua, tak ada masalah. Bagi mereka yang mengamalkan zikir Al-Maqturat dengan Imam Syahid Hasan Al-Banna, Imam Hasan Al-Banna telah memetik ayat daripada surah ini untuk dijadikan sebahagian daripada wirid harian kita. Ya. Cepatkan sikit. Allah SWT menyebutkan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah SWT menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Imam Hasan Banna sengaja pilih ayat ini supaya kita wiridkan, supaya setiap orang di antara kita yang telah mula merasakan kita tidak ada pilihan, kita bisa jadi pendakwah. Dalam penjara pun Nabi Yusuf jadi pendakwah. Ketika kita masih usia muda, ketika kita menjadi student CUCMS ini, kita kena merasakan bahawa kita adalah seorang pendakwah dan kita kena mulakan dakwah dari sekarang.
Dan salah satu daripada wirid yang diminta, Imam Hasan Banna memilih ayat ini supaya kita semua yakin bahawa Allah SWT akan menjaga kita, akan memimpin kita, akan mengawal kita, akan mempertahankan kita. Dan bila kita lafazkan ayat ini, kita mesti merasakan Allah waliyul ladzina amanu. Allah SWT menjadi pelindung, pengawal kepada orang-orang yang beriman. Dan kita adalah sebahagian daripada orang yang mengaku beriman ini. Dan bila kita sebut macam ni, kita seolah-olah yakin dan kita minta supaya kita tidak terkecuali. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT akan membebaskan, akan mengeluarkan mereka minal zulumat, daripada kegelapan ilan nur. Dan sebaliknya, walladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang menolak, yang menafikan, awliya'uhumut taghut, pembantu-pembantu mereka ialah at-taghut. Dan kita tahu at-taghut ini nama sejenis, nama ketua syaitan daripada jenis-jenis syaitan yang ada. Syaitan ada banyak jenis. So taghut ini adalah salah satu daripada ketua syaitan. Nama dia taghut mengambil perkataan daripada melampau. Taghut ini orang yang melampau. Jadi nama syaitan ini memang dia melampau, dinamakan dia taghut. Dan kerja taghut ini, kesan daripada mendampingi mereka, taghut ini akan yukhrijunahum, akan keluarkan mereka, tolak mereka daripada cahaya kehidupan yang terang benderang ila az-zulumat, dalam kegelapan. Dan mereka ulaika ashabun nar, dan akan menjadi ahli neraka dan kekal dalamnya. Saya percaya ayat ini bagi mereka yang dah familiar, dan bagi mereka yang belum, saya harap bila kita membaca Ma'thurat, jumpa ayat ini, kita cuba rasakan kehadiran. Ada perkataan yang menarik di sini yang saya ingin fokuskan. Perkataan az-zulumat, ulama-ulama tafsir, Ibnu Katsir dan beberapa yang lain menyebutkan az-zulumat itu sama ada kejahilan, kesesatan, dan mengikut hawa nafsu. Az-zulumat. Yang menarik, menjadi fokus pada kita sebagai orang ahli akademik, kita akan bertanya, kenapa bila bertemu dengan perkataan az-zulumat, ia perkataan jamak, iaitu plural, dan ilan nur, kalau kita lihat dia mufrad. Az-zulumat jamak, dan an-nur patutnya, biasanya bahasa Arab dia akan sama. Kalau az-zulumat, jawabnya lawannya ialah, opposite ialah al-anwar, cahaya-cahaya. Tapi bila menyebutkan tentang kejahilan, kesesatan, dan mengikut hawa nafsu, itu digunakan az-zulumat. Allah SWT pilih perkataan az-zulumat, iaitu apa? Perkataan jamak. Tetapi bila nur, seolah-olah disebutkan kat sini ulama kata al-haqqu wahidun, kebenaran itu satu. Wal kufru ajnatun kathira, dan kekufuran itu berjenis-jenis dan banyak. Sebab itu letakkan az-zulumat, bermacam-macam jahiliah, bermacam-macam perkara tak senonoh berada di keliling kita. Tetapi bila kita ingin memilih, maka kita akan bertemu dengan satu cahaya disebutkan. Dia tak kata cahaya yang banyak dalam konteks bicara ini. Okey, ilan nur maknanya satu. Jadi di sini menjadi fokus kepada kita bahawa apabila kita membaca ayat ini, kita mesti merasakan bahawa kita adalah merupakan orang yang sentiasa memburu supaya kita termasuk dalam golongan-golongan yang menuju kepada cahaya, dan kita keluar daripada kegelapan. Sekali lagi, perkataan kegelapan tadi kita katakan membawa maksud kejahilan, kesesatan, dan mengikut hawa nafsu. Okey, ada sebarang soalan tentang ayat ini? Menjadi sunnah kepada kita memilih beberapa ayat Quran untuk jadikan wirid harian. Bagi para pendakwah, Imam Hasan Banna telah mencadangkan supaya menjadikan ayat ini. Ya, kita tidak mampu untuk memilih semua ayat Quran 30 juzuk itu untuk diwiridkan harian. Tetapi Imam Hasan Banna telah pilih salah satu ayat ini. Okey, fokus kita kepada apa? An-nur, cahaya. Dikeluarkan daripada kegelapan. Kalau kita memilih
untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi wali kepada kita, menjaga, mempertahankan, menolong kita. Dan kalau kita biarkan diri kita hidup dibimbing dan dipimpin aulia umum, maknanya pembantu-pembantu, pembela-pembela, penyokong-penyokong, penolong-penolong, kita biarkan at-taghut, syaitan yang memimpin kita, maka syaitan-syaitan ini dia akan keluarkan kita, membawa kita daripada an-nur kepada al-zulumat. Okey, itu kerangka ayat yang pertama yang ingin saya sebutkan, surah Al-Baqarah ayat 25. Topik kita pada hari ini cuba memerhatikan perkataan An-Nur di dalam Al-Quran. Baik, mari kita menyelap lembaran Al-Quran lagi. Kali ini kita pergi kepada surah At-Taghabun ayat 8. Buka silakan, jangan malu-malu. Taghabun ni biasa surah kat ujung-ujung sikit kan. Jumpa surah Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun tu berarti dah boleh tarik break lah, slow-slow sikit. Dia ada orang dia dah hafal Quran, jadi bila nak buka silat-silat terlambat lah. Ayat yang ke-8 Allah SWT menyebutkan fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah SWT menyebutkan, oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya dan serta kepada apa? Wan nur. Berimanlah billah, berimanlah pada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada wan nur allazi anzalna, yang kami turunkan. Dan ingatlah wallahu bima ta'maluna khabir, Allah SWT amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kita kerjakan. Setiap amal kita, setiap perbuatan kita akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud An-Nur dalam ayat Taghabun ini? Maksud An-Nur dalam ayat ini iaitu Imam An-Nasafi, salah seorang daripada alim dalam bidang tafsir. Ngadu-ngadukan kedatangan teman-teman di belakang. Kalau boleh mengambil tempat yang mata saya tak perlu pergi jauh-jauh kan. Mata manusia ni dia fokus kan. Dia kembang 45 darjah. Dan kadang-kadang dia kena fokus jauh. Mata orang lelaki dia kena fokus jauh kan. Macam mata perempuan kembang kan. Jadi kalau saya cuba kembangkan mata saya 45-90 darjah, penat sikit. Jadi kalau boleh duduk dalam kelompok yang dekat-dekat. Okey, Imam An-Nasafi mengatakan An-Nur dekat sini membawa maksud ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu menerangkan hakikat setiap sesuatu. Spelling, makhluk bergantung kepadanya sebagaimana bergantung kepada panduan cahaya. Sebab manusia bila dia bergerak, dia bergantung kepada cahaya. Pada orang-orang yang bermusafir pada waktu malam, kabilah, dia akan bergantung kepada bintang. Dan bagi kita, kalau kita dalam kegelapan, nampak cahaya, mata kita akan mengejar cahaya itu. Dan cahaya itu diperlukan buat menyuluh perjalanan kita. Maka rupa-rupanya Allah SWT pernah menggunakan perkataan An-Nur ini khusus membawa maksud. Maka berimanlah pada Allah, berimanlah pada Rasul. Tapi kat sini Allah gunakan Nur, iaitu Nur itu membawa maksud sebagai apa? Al-Quran, yang diturunkan kepada, yang kami turunkan. Berarti tiga benda ini, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan beriman kepada cahaya. Allah SWT menggunakan perkataan Al-Quran sebagai apa? Cahaya, An-Nur. Kita semua diciptakan daripada apa? Tanah yang telah ditiupkan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan padanya daripada rohku. Dan kebanyakan ulama tafsir bersepakat bahawa roh itu diciptakan daripada cahaya, An-Nur. Jadi manusia ini adalah merupakan
ciptaan daripada tanah yang telah ditiupkan Adam AS oleh Allah SWT, dimasukkan dalam tanah yang berlumpur berlendir itu dengan apa? Cahaya, an-nur. Dalam diri kita ini ada cahaya. Dan apabila generasi manusia berikutnya, Allah SWT tidak tiup secara langsung. Allah SWT minta para malaikat untuk meniupkan roh itu dalam janin, kepada janin dalam kandungan ibu. Ditiupkan roh itu. Dan sebab tu kadang-kadang dapat dikesan sebaik-baik roh itu ditiup baru ada beeping, ada bunyi apa, degupan jantung itu. Nah, nur itu berarti ada dalam diri kita. Dalam diri kita ada nur. Dan Allah SWT mengatakan bahawa Al-Quran itu juga adalah nur. Jadi bagi kita yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kemudiannya kita hidup dengan Al-Quran, maka akan berlaku charge mengecas. Maksudnya kita chargekan apa ni? Diri kita ini yang ada cahaya, yang barangkali dia akan malam, barangkali dia akan comot kerana kita melayan nafsu kita, barangkali dia akan comot bila kita banyak ketawa, dia akan comot bila kita buat maksiat, dia akan comot dengan bermacam-macam sebab. Dan comotnya itu akan dapat ditanggalkan, akan dapat dihilangkan apabila kita mendampingi satu kuasa cahaya yang lain, iaitu kita mendampingi dalam konteks ini Al-Quran. Al-Quran itu, sebab itu hari-hari kita kena baca Al-Quran. Kita kena beriman pada Al-Quran dan kita kena baca Al-Quran itu. Supaya apa? Dan kita kena memahami Al-Quran itu. Kita kena hafaz Al-Quran itu pada ayat-ayat yang tentu. Bercita-cita untuk hafal semua sekali. Dia akan menghidupkan diri kita. Al-Quran pernah disebut dalam surah At-Taghabun ini dengan perkataan apa? An-Nur. Jadi sekarang ini kita mengenang balik diri kita ini diciptakan daripada tanah yang ditiupkan dengan An-Nur juga, cahaya juga. Maka cahaya ini sentiasa comot dan kotor dengan nafsu dan kehidupan seharian kita. Dengan kita terlupa Allah, dengan kita terpengaruh dengan syaitan, dengan perkara yang lain, maka kita memerlukan satu charging yang akan menyebabkan roh itu atau nur itu hidup dalam diri kita. Allah SWT pernah menggunakan Al-Quran dengan menggunakan perkataan An-Nur. Ini ayat daripada surah Al-Taghabun ayat 8. Ada soalan? Belum panas. Pendekatan yang memeranjatkan hari ini. Mari kita selak lagi Al-Quran. Kali ini kita melihat daripada surah Ahzab ayat 43. Betapa besarnya anda menyelak lembaran itu. Saya cuma tekan klik, pahala saya sikit daripada anda. Kali ini kita bertemu pula ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi yusalli 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala sendiri mendoakan alaikum kepada kamu semua. Yusalli, ya, perkataan asalnya ialah mendoakan. Tetapi apabila Allah SWT menggunakan perkataan yusalli ini, berarti dialah yang membuat keputusan. Sebab kalau kita memohon permohonan nak buat pinjaman di bank contohnya, kita akan memohon kepada manager bank itu. Tetapi kalau manager bank itu sendiri yang mengisytiharkan nak bagi pada kita, berarti dia sendiri yang buat keputusan. Dialah yang memberi pada kita. Nah, kalau Allah SWT menyebutkan huwallazi yusalli 'alaikum, dialah yang mendoakan untuk kamu. Maksud doa kat sini, dialah yang mengurniakan akhirnya. Dialah yang memberi. Sebab dia tidak layak memohon kepada sesiapa, dia Maha Suci Allah. Maka dialah yang memberi sebenarnya. Kalau diterjemahkan dari sudut bahasa dan ayat ini, huwallazi yusalli 'alaikum, dialah yang memurniakan, yang memberikan kepada kamu. Dan tak cukup dengan, dan para malaikat, wa malaikatuhu, dan seluruh para malaikat.
Supaya apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Berarti para malaikat sentiasa mengharapkan agar kita semua ini keluar daripada kegelapan menuju kepada an-nur. Okay? Kalau kita perhatikan Zamakhsyari, yang saya katakan dia seorang ahli tafsir yang menguasai balaghah, walaupun dia bermazhab Mu'tazilah, tetapi oleh kerana dia banyak menggunakan otak dan akal, kita kena baca buku-buku yang seperti itu. Kita tidak berpegang dan tidak mengikuti ataupun mentadbirkan diri kita dengan Mu'tazilah, tapi membaca buku-buku karangan orang Mu'tazilah ini akan membuka minda kita, sebab dia suka mengajak kita berfikir dan menguasai ilmu mantik. Zamakhsyari menyebutkan dalam ayat ini, spesifik ni dia kata al-dhulumat, kegelapan itu membawa maksiat. Al-dhulumat maksudnya ialah maksiat, dan an-nur itu membawa maksud apa? Ta'at. Perkataan an-nur yang dimaksudkan, yang disebutkan oleh ulama tafsir dalam membicarakan ayat ini, an-nur ini ialah apa-apa saja yang menunjukkan ketaatan. Okay? Dan apa-apa saja yang menunjukkan maksiat ialah al-dhulumat, kegelapan. So kalau kita membiarkan diri kita membuat maksiat walau sekecil mana, kita membiarkan kegelapan itu datang dan masuk dan hidup bersama kita. Sebab itu kita kena berusaha menghalangkan sebarang bentuk maksiat, kerana maksiat itu adalah kegelapan. Dan kita kena perbanyakkan ketaatan, kerana ketaatan itu adalah an-nur. Berarti kalau kita menyadari dalam diri kita ini ada cahaya, dan kita membaca Al-Quran kerana Al-Quran itu cahaya, dan kita menambahkan perkara-perkara ketaatan, berarti cahaya kita akan semakin, dan bila cahaya kita makin kuat, makin meningkat, maka syaitan yang nak menggoda kita, dia akan silau melihat kita. Okay? Mereka akan silau melihat kita kerana cahaya yang ada pada kita itu semakin kuat, semakin kuat. Kerana kita memperbanyakkan baca Al-Quran, dan kita memperbanyakkan ketaatan dalam apa jua bentuk sekalipun. Kita bertemu dengan perkataan An-Nur dalam ayat surah Al-Ahzab 43 ini. Yang fokusnya kita nak mengatakan bahawa cahaya itu lebih, benda-benda yang ketaatan itu melambangkan cahaya, dan benda-benda maksiat itu melambangkan kegelapan al-dhulumat. Mari kita lihat dalam hari ini besar pahala kita, surah Al-Ma'idah ayat 15. Nanti Ahmad mungkin akan fikirkan untuk print indeks Al-Quran surah berapa itu tampalkan kat sini dan ini kan, supaya anda tidak perlu silap-silap tengok je faham. Surah Al-Ma'idah ayat 15. Kali ini Allah SWT bercakap dengan ahli kitab, iaitu orang-orang yang pernah menerima ajaran-ajaran para nabi yang sebelum ini, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, yang masih mengamalkan dan masih lagi mengaku beriman kepada agama samawi itu, agama langit itu. Allah SWT menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, yaitu Muhammad SAW, dengan menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan daripada kitab suci itu. Kerana ahli kitab terbagi pada dua. Ahli kitab yang beramal dengan ikhlas apa yang ada pada kitab-kitab mereka, walaupun barangkali kitab itu telah mula berubah disebabkan berlaku penyelewengan sepanjang zaman. Dan ada juga ahli kitab yang pada zaman Nabi dah memang sengaja memutarbelitkan kandungan dalam kitab itu sendiri. Ya, ada kelompok yang ikhlas dan ada kelompok yang memang terang-terang menukar. Lalu Allah SWT memanggil mereka dan mengatakan bahawa sekarang ini kami telah datangkan kepada kamu seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menerangkan kepada kamu banyak perkara yang kamu telah sembunyikan daripada kitab ini.
wa ya'fu an katsir, dan memaafkan kamu pada banyak perkara yang kamu sembunyikan itu. Dan akhir ayat ini disebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Tadi kitabun ini, iaitu Al-Quran, disebutkan sebagai nur, tetapi kali ini ada perkataan nur yang lain, dan ulama-ulama tafsir bersepakat mengatakan nurun dalam konteks ini ialah Nabi Muhammad SAW, petunjuk dengannya dan panduan. Kerana dengan dia lah dia menunjukkan jalan, maka dia juga adalah nur, cahaya yang kita cari. Dan hari ini kita teraba-raba dan kita bayangkan kasih dan sayang kita pada Nabi SAW. Kita bayangkan kasih dan sayang kita pada baginda kerana dia memberi petunjuk kepada kita. Berarti jasad dan tubuh Nabi SAW itu adalah apa? Nur. Dan ia tidak heran apabila kita hadis yang kita dah hafal sama, apabila Aisyah nak menerangkan Nabi SAW, dia kata apa? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu ialah apa? Al-Quran. Dan sekarang ini hadis itu hadis Aisyah, dan sekarang ini disebutkan yang Nabi itu sendiri adalah apa? Nur. Maka sebab itu dia menjadi panduan dan petunjuk kita. Kita bertemu dengan nur. Okey, untuk memanaskan keadaan pada malam ini, apabila kita pergi ke masjid dan surau, apa doa yang kita baca ya? Pesanan Abdul Rahman Ibn Auf. Berikanlah aku Ya. cahaya pada mata tu. Bukanlah Abdul Rahman Ibn Auf baca bahasa Melayu. Okey, mari-mari sama-sama, siapa yang belum hafal, mari bersama saya untuk memorize dengan mudah. Saya akan bantu, bagi siapa yang nak dia akan dapat, insya-Allah. Sekali lagi, dia haramkan menulis. Anda kena talaki, bayangkan dalam Gua Hira, anda dengar terus ingat. Okey? Percaya pada saya, insya-Allah saya akan bantu anda. Saya mengambil beberapa riwayat yang ada, bebas pada anda, nanti kita akan cari riwayat, tapi saya bagikan Nabi SAW mengajak Abdul Rahman bin Auf untuk bila keluar daripada rumah untuk mendoakan, dan kami menggunakan ganti nama. Saya ubah bukanlah berdasarkan kepada perubahan beberapa ulama, menukar ganti nama kepada jamak sebab kita beramai, dan anda boleh gunakannya untuk bila-bila masa, berdasarkan kepada ia adalah merupakan satu doa, bukan dalam teks hadis yang kita ambil. Dan doanya ialah Allahumma ja'al, minta Allahumma ja'al. Allahumma tu maknanya, inilah maknanya tak payah diterjemahkan, fahami sebagai Allah, dan kening tu kenalah kedut sikit kan. Lepas itu Allahumma ja'al fi, saya nak tukar jamaah. Allahumma ja'al fi qulubina. Tadi Prof Latif dah tunjukkan kalbu lembu di bahagian tertentunya tak banyak lemak sebab lembu tu vegetarian. Okey, sekarang ni kita minta supaya dalam kalbu kita Allahumma ja'al fi qulubina. Allahumma ja'al fi qulubina. Allahumma ja'al fi qulubina. Allahumma ja'al fi qulubina. Apa yang kita nak? Nur. Okey, sekali Allahumma ja'al fi qulubina nur. Allahumma ja'al fi qulubina nur. Pantas yang lelaki saja Allahumma ja'al fi qulubina, yang imat dan sister jawab nur. Allahumma ja'al fi qulubina nur. Balik pula. Allahumma ja'al fi qulubina nur. Selesai peringkat itu. Sekarang ni Allahumma ja'al fi qulubina wa fi absarina nur. Wa fi absarina nur. Wa fi absarina nur. Wa fi absarina nur. Maknanya apa? Wa fi absarina nur. Lepas tu wa fi sam'ina nur. Wa fi sam'ina nur. Allahumma ja'al fi qulubina nur. Allahumma ja'al fi qulubina nur. Wa fi absarina nur. Wa fi absarina nur. Wa fi sam'ina nur. Wa fi sam'ina nur. Jangan tertukar, ini bukan basar. Basar yang ni. Allahumma ja'al fi qulubina nur. Allahumma ja'al fi qulubina nur. Wa fi
nura wa fi sam'ina nura. Bagian pertama lagi Allah wajah fi qulubina, yang ni wa fi absarina wa fi sam'ina. Allahumma ja'al fi qulubina nura. Tak meyakinkan. Ibarat orang menyerina lembu tak tekan pisau pokok. Okey, sekali lagi kuat-kuat dengan nafas yang kuat. Allahumma ja'al fi qulubina nura. Buka pula. Wa fi absarina nura. Wa fi sam'ina nura. Suara lelaki sentiasa mantap dan biasa. Saya minta seorang bangun, saya nak bagi terus hadiah. Jadi dah ambil angka itu. Wah, tanpa terlupa lambang Masjidil Aqsa. Rugi kalau siapa tak cuba. Okey, seorang dengan berani berdiri, Allahumma ja'al, dengan gaya supaya yakin. Bayangkan anda dan bayangkan tak ada orang depan anda. So minta Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi absarina nura wa fi sam'ina nura, dengan suara yang lantang. Bismillah. Sila. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi absarina nura wa fi sam'ina nura. Masya Allah. Sila. Tak mengizinkan saya berdiri sangat. Pakai tu. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi absarina nura wa fi sam'ina. Okay, tadi ada 3 kali fi kan? Fi. Allahumma ja'al fi qulubina, yang fi yang kedua, fi yang ketiga. Sekarang kita tambah lagi dengan menggunakan an pula. Senang saja. Tambah lagi sama wa an yaminina, yamin, hadza yamin, hadza yasar. Wa an yaminina nura. Sekali lagi. Sekali lagi. Wa an shimalina nura. Wa an shimalina nura. Allahumma ja'al fi qulubina nura. Wa fi absarina nura. Wa fi sam'ina nura. Habis satu bahagian, kita pergi pada an pula. Wa an yaminina nura. Wa an okey, bahagian pertama lagi, bahagian kedua perempuan, bahagian ketiga lagi balik. Sekali lagi, Allahumma ja'al fi qulubina nura. sekali lagi pula tulisnya Allahumma ja'al bahagian ketiga. Yang keempat yang ni tak ada fi, tak ada an. Wa amamina nura wa khalfina nura wa amamina nura. Imam dekat amam. Imam kat depan kan? Imam amam. Wa amamina nura wa khalfina nura wa fawqina nura wa tahtina nura. Wa amamina nura wa khalfina nura wa fawqina nura wa tahtina nura. Wa amamina nura wa khalfina nura wa fawqina nura wa tahtina nura. Bintang yang kedua, siapa nak cuba tu? Allah menja'al ini banyak. Aku ambil lalu kali ini. Bismillah. Dapat pahala, dapat lagi lambang perjuangan Masjidil Aqsa. Pakat tudung cantik sungguh. Buang dulu.
Ganti dengan huruf syaddah. Qadar laki juga enak. Laki hebat lah ni. Dia mulakan. Ya, takkan nak mulai daripada akhir. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi absarina nura wa fi sam'ina nura wa an yaminina nura wa an shimalina nura wa amamina nura wa fawqina wa khalfina nura wa fawqina nura wa tahtina nura. Masya-Allah. Agak macam semua. Okey, ramai-ramai sekali. Allahumma ja'al waja'alana nura. Waja'alana nura. Waja'alana nura. Masya-Allah, hebat. Sekali lagi, Allahumma ja'al fi qulubina nura. Allahumma ja'al fi qulubina nura. Wa fi absarina nura. Wa fi absarina nura. Sam'ina nura. Wa an yamina nura. Wa an yamina nura. Wa an shimalina nura. Wa an shimalina nura. Bahkan yang seterusnya tak ada fi, tak ada an. Terus wa amamina nura. Wa amamina nura. Wa khalfina nura. Wa khalfina nura. Wa fawqina nura. Wa fawqina nura. Wa tahtina nura. Wa ja'alana nura. Okey, bismillah, siapa nak cuba? Okey, bismillah. Akhwat dan lelaki juga nak minta. Masya-Allah. Sudah. Bismillah. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi absarina nura wa fi sam'ina nura wa an yaminina nura wa an shimalina nura wa imam yang dapat cahaya lagi. Imam. Wa amamina nura wa khalfina nura wa fawqina nura wa tahtina nura wa ja'alana nura. Masya-Allah. Silakan. Boleh siapa nak tolong pasingkan, boleh ambil berkat di pegang dia. Ada siapa nak cuba? Bismillah. Saya tak mendengar akhwat sisters lagi, silakan. Baik, kita sedang membicarakan tentang nur dan adalah tidak logik kalau kita hanya dari segi kita punya mental, fikiran kita saja kita bercakap pasal apa? Cahaya-cahaya, tapi kita lafazkan dengan doa supaya cahaya itu datang kepada masuk dalam hati kita, supaya cahaya itu datang memenuhi mata kita dan mata kita melihat dengan cahaya Allah. Kita nak telinga kita dipenuhi dengan cahaya, pendengaran kita mana ada filter waktu nur cahaya pada telinga kita. Kita nak daripada kanan kita cahaya, daripada kiri kita cahaya, daripada depan kita cahaya, daripada belakang kita cahaya, daripada atas kita cahaya, pada bawah kita cahaya, dan untuk diri kita cahaya. Dan kita lihat pada ayat yang kalau kita zikirkan Allah waliyul ladzina amanu hingga akhir tadi, dan ayat yang lain bahawa kita benar-benar mengharapkan dalam kehidupan kita ini suasana dahagakan kepada cahaya. Okay? Dan ayat yang kita katakan tadi daripada surah Al-Ma'idah tadi ayat 15 menceritakan tentang bahawa Nabi SAW qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, dan dibantu dengan Al-Quran. Tetapi yang kat sini nurun, kat sini mufassirin menyebutkan dia adalah maksudnya apa? Nabi SAW itu sendiri. Allah SWT tak cukup dengan itu. Kalau kita lihat dalam surah Ar-Ra'du ayat 16, tidak silap lagi lembaran-lembaran Al-Quran, surah Ar-Ra'du ayat 16.
Kali ini Allah SWT mengajak kita supaya kita membandingkan. Kerana Allah SWT memang dalam banyak keadaan seperti surah Yusuf juga Nabi Yusuf mengajak mereka yang dalam penjara itu membandingkan Tuhan-Tuhan yang mutafarriqun yang kita bincang minggu lepas, Tuhan-Tuhan yang berbilang dan banyak itu adakah lebih baik daripada Tuhan yang Al-Wahidul Qahhar. Maknanya Nabi Yusuf ajak ahli dalam penjara itu untuk berfikir dan membandingkan. Kerana orang yang membandingkan itu dia akan menjadi hebat. Kalau kita tidak tahu jahiliah, kita akan tahu apa itu Islam. Kalau kita tak tahu apa itu kejahatan, maka kita tak tahu apa itu kebaikan. Maka membandingkan ini adalah satu benda yang cukup penting. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillah. Katakanlah siapa Tuhan di langit dan di bumi? Katakanlah Allah. Saya terus kepada bicara kita tentang Allah SWT menyebutkan mula perbandingan tadi, Qul hal yastawil a'ma wal basir. Okay? Allah SWT tanya, adakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Am hal tastawil dhulumat wan nur? Ataupun adakah sama antara kegelapan dan cahaya? Dalam ayat ini Allah SWT mengajak kita membandingkan. Adakah sama? Jadi seolah-olah bila kita sentiasa membandingkan, maka kita akan mengatakan tetap tak sama. Bahkan bala, makna kita mengatakan tak sama. Dan bila kita mengatakan tak sama, maka kita akan seolah-olah ketika kita jawab tak sama itu, kita telah mengkaji, kita telah memerhatikan apakah senarai-senarai al-dhulumat yang kita katakan kegelapan dan keburukan itu, dan apakah senarai-senarai an-nur yang kita katakan barangkali ketaatan, barangkali Al-Quran itu sendiri, barangkali Nabi SAW itu sendiri. Dan kita tidak habis-habis berdoa pada Allah, Allahumma ja'al wa fi absarina nura wa fi sam'ina nura wa fi nura wa shimalina nura wa amanina nura wa atina nura wa fawqina nura wa tahtina nura. Ya, doa ini memang kita katakan ada beberapa perubahan ganti nama kalau anda melihat dalam beberapa kitab hadis, kerana ada yang doa ini juga yang dibacakan kepada Muaz ketika dalam peperangan Khandaq, yang Nabi SAW bacakan Allahumma ja'al fi qalbihi nura fi basari nura. Nabi itu kalau tidak membacakan dia, dan ketika itu dia boleh bangun dalam keadaan sihat dan berani untuk masuk ke kamp musuh, mendoakan pengikut, mendoakan murid. Bagi pencara-pencara, saya percaya dia akan mendoakan pelajar-pelajar dia. Dalam kelas 50 orang, dia akan sentiasa mendoakan pelajar-pelajar dia. Saya juga mendoakan anda yang datang kelas tafsir ini, saya akan mendoakan bila saya balik nanti. Mendoakan kalau saya benar biasa. Dan Rasulullah SAW pernah mendoakan Muaz khusus untuk membuat satu tugasan dalam peperangan Khandaq. Jadi bila doa ini saya cadangkan, walaupun doa ini diberi untuk doa pergi masjid contohnya, tapi tak salah untuk anda bermalam sembahyang tahajud ke, bacalah doa ini. So saya risau bila anda buat qiyamul lail kat mana-mana nanti, tiba-tiba orang melihat di belakang. Ya, dan saya risau juga kalau anda naik motor baca doa itu. Saya berhati-hati dijaga ya. Dah habis, dah lancar, tak payahlah pakai tangan lagi. Kalau belajar pun pakai tangan. Nanti ada ambil dengan gelanggang sekali. Orang belajar silat, dia ambil bunga dan juga buah saja di atas pentas silat itu. Ini anda ambil dengan pentas-pentas je sekali. Okey. Saya nak pergi pada ayat yang ya, ada lagi relatif dipantang tengok. Al-Dhulumat adalah kufur dan cabang-cabangnya. Ini disebut oleh Qatadah pula. Dia mengatakan Al-Dhulumat itu yang kita terjemahkan, kita mungkin barangkali terjemah kegelapan betul, tetapi ulama tafsir yang bahagian ini pula mengatakan bahawa Al-Dhulumat itu adalah sebarang bentuk kufur dan cabang-cabangnya, aliran-alirannya yang kufur. Dan nur itu disebutkan oleh Said Hawa ketika dia, saya juga merujuk tadi daripada kitab Al-Asas fi Tafsir kalangan Said Hawa, selepas dia mengumpulkan pandangan-pandangan ulama.
Sayyid Hawa memetik daripada mereka dengan mengatakan Az-Zulumat itu sebarang bentuk kufur dan cabang-cabangnya, dan An-Nur itu ialah agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks apabila Allah SWT minta bandingkan hal tastawi dhulumat wan nur, dan minta bandingkan ini dalam konteks ini, Az-Zulumat itu ialah kekufuran dan cabang-cabangnya, ada banyak aliran-alirannya, izam-izam yang ada, dan An-Nur itu adalah merupakan agama Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk terus menekan kulit ini. Jangan ditegur kalau tampak apa-apa. Sebab saya mengambil perkara yang penting saja untuk kita bicarakan. Baik, mari kita pergi ayat yang panjang sikit, yang menjadi, kalau boleh, mula menjadi hafazan kita juga. Ayat daripada surah An-Nur ayat 34. Ya, tidak silap ayat itu. Surah An-Nur ayat 34. Ya, moga-moga Quran anda akan dilihat lunyai sedikit, taklah Quran baru saja. Kerana Quran baru itu lambang, dia tidak digunakan sangat. Tapi bila anda dah belik-belik buat dilunyai, dia akan jadi satu barang yang cukup anda sayangi. Ayat 34 35 betulkan terus takut. Ya, Allah SWT menyebutkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah SWT lah yang menerangi langit dan bumi. Bayangkan dunia ini, bumi ini dah berada dalam kegelapan, tetapi Allah SWT yang maha berkuasa telah menyebabkan bumi ini menjadi apa? Dan dialah penguasa, penyebab bercahayanya bumi ini. Allahu nurus samawati wal ardh. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya, iaitu cahaya Allah SWT ini, kamishkatin fiha misbah. Misbah ini, mishkah ini maksudnya apa? Kalau dalam kamus saya tengok tadi, ya, dia adalah merupakan bukaan lubang tempat letak lampu. Maksudnya kalau di dinding ada lubang bukaan dan dimasukkan lampu dalamnya. Ya, downlight maknanya kalau yang seperti ini kan, dia masukkan. Kenapa diceritakan seperti mishkat? Supaya cahaya tadi tak hilang. Sebab apa, bila kita masukkan dalam tempat, dia akan dia terkepung cahaya itu, dan dia akan memberikan tekanan untuk keluar. Pada fizik. Okay, dia akan menyebabkan apa? Sebab tu lampu suluh tu dia ada apa ujung tu, supaya apa? Dia boleh mengarahkan. Itu seperti mishkah juga, tapi mishkah yang kita angkat ke sana kemari. Yang ini dalam satu tempat dinding yang cukup cantik, ada dalamnya ruang seperti itu. Fiha nusbah, dalamnya ada lampu. Dan lampu itu di dalam kaca yang cukup terpelihara dan menyebabkan cahaya tadi makin bersinar. Dan kalau setengah-setengah ulama tafsir moden, dia katakan bagaikan kanta dalam kamera, dia kata. Supaya apa? Keluarnya cahaya itu dalam bentuk yang terfokus dan dia tidak bersepai keluar. Dan az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitun. Dan disebutkan bahawa kaca itu pula bagaikan kilauan laksana bintang yang bersinar cemerlang. Cahaya Allah ni bagaikan mishkah. Sebab apa mishkah tu? Bila bukaan tadi tu dalamnya dah ada cahaya, berarti dia cukup cantik. Dan cahaya itu pula disebutkan seperti dalam kaca yang cukup terpelihara dan silauannya itu. Dan kaca itu bagaikan bintang dekat langit yang begitu. Kita tengok waktu malam gelap, tiba-tiba ada bintang dan nampak satu benda yang cukup menarik. Background dia gelap dan tiba-tiba ada cahaya. Dan cahaya itu pula seolah-olah menyala daripada minyak zaitun yang penuh barakah, yang pokoknya cukup sihat. Dia tak condong ke kiri, tak condong ke kanan. Nak cerita pasal cahaya, berada dekat dalam
satu ruang tu pula dalam kaca tu pula ada bagaikan bintang, dan bintang tu pula bagaikan mendapat sumber cahaya daripada minyak, dan minyak tu pula daripada pokok panjang begitu. Daripada pokok yang apa pula sihat subur, yang tak condong ke kiri dan tak condong kanan, sebab dia naik dengan subur, maknanya cukup cahaya mataharinya, pagi dia dapat, petang dia dapat, sebab tu dia tak condong. Kalau dia condong belah kiri saja, berarti anda letak pasu rumah anda dalam keadaan anda 3 tahun tak ubah-ubah. Berarti dia akan dapat cahaya petang saja, maka pokok tu cenderung petang saja dia bagi, sebab tak diubah-ubah. Sebab tu kalau tanam pokok dalam pasu, nasihatkan mak kita ubahlah sekali-sekala kan, supaya pokok tu nanti ikut cahaya, nanti akhirnya jadi pokok tegak. Tapi ini dia berada di bawah kawasan yang mataharinya sempurna, sehingga pokok tadi tak condong, berarti pokok tu sihat. Dan disebutkan bahawa minyak zaitun yang keluar daripada pokok yang hebat tadi, tak ada cahaya pun, minyak zaitun tadi telah bersilau dan bercahaya. Masya-Allah, dia punya perumpamaan. Walau lam tamsashu nar, walaupun ia tidak disentuh dengan api, dengan dia sendiri itu dah ada apa? Dan Allah SWT gambarkan itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Berarti seolah-olah cahaya yang Allah SWT kuasai bumi, dia berlapis-lapis. Tiba-tiba Allah SWT menyebutkan yahdillahu li nurihi man yasha, dan Allah SWT akan berikan hidayahnya, cahayanya itu kepada man yasha. Man yasha ini ulama-ulama balaghah dia akan berbeza ketika menguraikan tafsir ini. Man yasha ini kepada siapa yang berkehendaki. Ada yang mengatakan bahawa siapa yang Allah kehendaki, dan juga ada yang mengatakan sesiapa yang nak cahaya ini Allah akan bagi pada dia. Ada dua pandangan ulama tafsir. Allah akan berikan cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu ada yang mengatakan siapa yang Allah kehendaki. Tetapi ada pandangan yang lain mengatakan bahawa yang dikehendaki itu ialah orang yang hendak. Siapa yang nak Allah akan bagi. Ini pandangan yang kedua. Sama ada yang pertama ataupun yang kedua, kita merasa kagum dengan kehebatan Allah kerana dia memberi cahaya itu kepada siapa yang manusia. Kita kaitkan dengan nurun ala nur dengan yahdillahu li man yasha. Apa kaitannya? Nurun ala nur dengan apa? Allah SWT beri cahaya kepada siapa yang kehendaki. Apa kaitannya? Kaitannya tidak lain dan tidak bukan bahawa kita ini hidup dekat dunia ini layak untuk mendapatkan cahaya Allah yang berlapis-lapis. Dan kerana sifat kita ini juga adalah sifat yang berlapis-lapis sebenarnya. Dalam kita ada tanah, diri kita ini unsur tanah yang telah ditiupkan dengan cahaya, dan cahaya itu akan tercharge dengan kita membaca Al-Quran, maka berlapislah cahaya itu. Dan kita dengan kita membuat ketaatan, berzikir, berpuasa dan sebagainya. Apabila anda telah kerja esok, saya sangat berpesan, hidupkanlah suasana ibadah korban di tempat kerja anda, di mana saja anda berada, di saman surau anda, kalau boleh di keluarga anda, di rumah anda, wujudkan suasana itu, sebab cahaya itu akan tercharge dengan ibadah dan ketaatan. Dan kemudian dengan kita mencintai Nabi SAW pun adalah merupakan percikan cahaya daripada Nabi itu akan kena pada kita. Dan apatah lagi kalau kita sentiasa membaca doa. Teknik nak berehat Allah bacaan baca. Apa kata kita bagi free je kat dia orang tak payah baca pun tak apa. Itu cara nak cabar dia tu. Okey, bismillah. Saya dah koyakkan ni nak seorang daripada sister tolong baca doa tu. Bismillah. Mana tahu bila anda berdiri tiba-tiba malaikat mengaminkan doa anda walaupun tersasul-sasul, tersalah-salah. Yang dia orang semua baca tadi, seorang pun malaikat tak aminkan. Okey, bismillah. Come on. Allahumma ij'al fi qulubina nura
وفي أبصارنا نورا وفي سمعنا نورا Okey. وفي يميننا نورا وعن يميننا Nah, نورا Ustaz kacau dia kata dalam hati dia kata macam tu. وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وأمامنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وجعلنا نورا. Masya Allah, amin, amin. Kita berbalik, kemudian sekarang kan ada takut orang lain ambil. Okay. Berarti nurun ala nur ini, cahaya yang ditinggal dengan cahaya ini adalah cahaya Allah SWT yang cukup dahsyat, dan Allah pancarkan cahayanya dekat bumi ini, dan bumi cahaya itu masuk pada Nabi SAW. Cahaya itu masuk pada Al-Quran, cahaya itu masuk pada malaikatnya, cahaya itu masuk pada matahari dan bulan bintang, cahaya itu masuk, tersebar cahaya itu nurun ala nur. Itulah kehebatan dan keagungan itu, dan kita mengharapkan agar cahaya ini melekat dalam diri kita. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Baik. Ini kalau kita sebut dari konteks bahan cahaya itu. Tetapi cahaya itu pula akan berlipat kali ganda apabila kita memilih masa yang tepat dan sesuai. Dan cahaya ini akan lebih makna datangnya apabila pada waktu 2/3 daripada malam. Dan sebab itu ketika kita bangun tahajud, saya rasa tak sempat untuk sama-sama kita memeras, kerana saya mengandaikan semua dah hafal, iaitu doa daripada Sahih Bukhari. Apabila kita bangun tahajud, tengok panjang sangat, teruk malam kita dengar juga. Dahlah kekenyangan dengan makan sup tadi. Okey, ini doa bangun tahajud kita, ada panjang, ada pendek, tapi ini daripada Sahih Bukhari. Kalau kita perhatikan saja doa itu, apa saja yang diajarkan oleh Nabi Allah SWT, oleh Nabi SAW. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu wa man fihinna wa lakal hamdu lakal mulkus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Dan sebab itu doa ini kita bacakan pada waktu malam, kerana pada waktu malam itu berdasarkan pada hadis-hadis yang lain, Allah SWT mencurahkan cahaya nur ini berlipat kali ganda. Dan sebab itu kajian-kajian sains menunjukkan pada waktu malam, selepas 2/3 malam, ketika itu di bahagian atmosfer kita, ketika itu kandungan oksigen semakin bertambah. Sebab itu di rumah kita disunatkan untuk membuka tingkap kalau kita bangun tahajud itu, biar udara yang masuk itu, kerana udara itu diiringi dengan keberkatan cahaya yang tidak nampak, yang memang Allah SWT turun ke langit bumi ini untuk apa? Ya, berdasarkan pada hadis-hadis yang lain, Allah SWT turun ke langit bumi. Maha suci Allah. Jangan bayangkan bagaimana Allah SWT turun, dan turunnya itu menyebabkan bumi ini berubah. Dan antara tandanya banyaknya oksigen, dan antara tandanya juga ketika itu cahaya Allah berlipat kali ganda, hanya dapat dikesan oleh orang yang hatinya hidup. Orang yang hati tidak hidup merasakan dia seperti gelap alam ini, tapi bagi orang yang hati hidup, dia akan. Dan akhirnya kita nak bertemunya. Sebab itu pada amalan-amalan yang terbaik pada waktu malam ini, kita mencari beberapa pandangan-pandangan ulama yang mencantumkan beberapa hadis-hadis. Dia kata kalau boleh, biarlah dalam sehari itu akan bertemu dengan 3 hati. Pertama, hati kita bangun tengah malam, berarti hati kita hidup, dan kita membaca surah Yasin, qalbul Quran, berarti bertemulah 2 hati. Dan akhirnya bertemu hati yang ketiga, iaitu hati malam, iaitu selepas 2/3 malam. Dan ketika itu kita membaca surah Al-Quran yang tertentu, hati kita hidup, Al-Quran itu hidup, dan malam itu hidup. Bertemunya dengan 3 hati. Ini pandangan-pandangan para ulama yang menghidupkan seharian berarti. Okey, buat mengakhiri malam ini, sama-sama kita membaca doa. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi absarina nura wa fi sam'ina nura wa kemudian Bismillah. Sekali lagi. Bismillah. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi absarina nura wa fi sam'ina nura wa an yaminina nura wa an shimalina nura wa amamina nura wa khalfina nura wa fawqina nura wa tahtina nura wa ja'alna nura. Okey, saya buka pada perbincangan. Kalau tidak, serahkan pada amal kembali.
Sekarang soalan. Boleh tak Ustaz kongsikan tips macam mana nak istiqamah dalam beribadah? Sebab istiqamah tu sangatlah payah. Dan macam mana kita nak sentiasa jaga hati kita supaya kita boleh istiqamah tu. Ya, satu topik perbincangan yang terpanjang. Pertama sekali kita kena faham bahawa diri manusia ini dia mudah, dalam bahasa Arab disebut malal. Malal ini maksudnya jemu. Percayalah, kita semua ini cepat jemu. Antara sebab kita tidak istiqamah ialah sebab apa? Kita jemu. Manusia tabiat ini cepat jemu. Maka sebab itu anda dan saya dan semua orang kena mempelbagaikan ibadah. Jangan hanya buat benda yang sama saja, tapi jangan tinggalkan benda itu. Benda yang fardu jangan ditinggalkan, kena buat, tapi kena pelbagaikan. Sebab itu orang yang pandai mempelbagaikan, dia akan hidup. Contohnya kalau dalam dunia dakwah dan tarbiyah, kita ada perkataan yang kita dengar, wasail tarbiyah. Wasail tarbiyah ada 7 dalam gerakan Islam yang bernama Ikhwan Muslimin. Dia ada usrah, dia ada katibah, dia ada rehlah, dia ada mukhayyam, dan pelbagai yang saya katakan 7 tadi. Mempelbagaikan suasana dalam tarbiyah ini, wasilah-wasilah tarbiyah yang ini, dia akan menyebabkan orang tidak jemu. Ya, setiap minggu barangkali kalau orang terlibat usrah, dia akan jemu. Kalau kena pula nakib, dia sangat memboringkan. Dan anak usrah pula dibagi assignment, nakib seruah anak buah buat assignment. Sebab nakib dia sibuk, dan anak buah pun sibuk. Jadi sama-sama dengar sekali. Nakib tak buat preparation, anak buah tak buat preparation. Memang boring sungguh. Tapi nak habiskan silibus juga. Tersiksa lah suasana usrah. Maka ditakdirkan Allah, tukarlah kita sekali-sekali. Tapi usrah kena jalan juga. Tapi tukar suasana itu, majlis ilmu. Sebab apa? Kefahaman kita, barangkali kita merasakan usrah itu majlis ilmu sahaja. Jadi rupanya kita tersilap dan kita tukar. Maknanya apa sahaja yang kita katakan tadi, pelbagaikan. Ya, Allah SWT juga mempelbagaikan kita. Selain daripada salat 5 waktu setiap hari, hari Jumaat kita bertemu beramai-ramai. Ia menghilangkan jemu kita, tukar suasana. Dan sekali-sekala kita bertemu dalam keadaan kita, bagi mereka yang menunaikan umrah, menunaikan haji, pelbagaikan sedekah. Dan cara kita untuk mendekatkan diri pada Allah ini, tolong pelbagaikan. Yang penting fokuskan kita pada Allah, tapi pelbagaikan. Kita memberi sedekah, pegang kepala anak yatim, tengok orang miskin, tengok teman-teman makan sup begitu, teman-teman datang tak bawa bekas pula kan. Ada yang balik pula, susah sangat tahu yang bawa. Ingat kelapa sangat dia kan, balik lah dia. Kita tengok suasana dan berbagai tadi, kita akan rasa, Masya Allah, inilah manusia, inilah kehidupan kan. Kawan itu berceramah, jangan makan benda yang kolesterol banyak baik, dia juga makan lebih lagi kan. Kita melihat suasana itu, kepelbagaian manusia. Dengan mempelbagai tadi, kita akan hidup sebenarnya. Jangan duduk seorang di atas tikar sejadah, kita akan jemu. Tapi jangan pula kita tidak banyakkan berzikir. Dengan kita mempelbagaikan, baca Al-Quran, tukar surah ini, dan ada surah yang kita konsisten, ada zikir yang kita kira Astaghfirullahaladzim 100 kali, dan setiap hari kita akan rasa bersalah. Contohnya saya biasa train perawat-perawat daripada Darul Syifa, pastikan kalau mereka orang yang baru, saya akan minta mereka ulang Fatihah 40 kali setiap hari. Tapi kalau mereka dah jadi perawat yang hebat, akan bertemu dengan ahli sihir dan sebagainya, saya akan minta dia baca 100 kali sehari supaya cahaya Fatihah itu kuat. Jadi anda seolah-olah ada wazifah. Wazifah ni ada tanggungjawab. Dalam Imam As-Salbana Al-Ma'thurat, dan kalau kita ada tugas-tugas yang penting, kita akan tambah lagi berdasarkan pada ayat yang itu. Dengan mengekalkan Ma'thurat tadi, kita akan mempelbagaikan ibadah. Dan juga apa yang kita bicarakan, melahirkan seorang yang alim dan melahirkan seorang yang mutaqqa. Bila kita kata alim, yes, alim itu dalam bidang profession kita. Kalau kita seorang farmasis, kita tumpukan farmasis kita. Kalau kita seorang yang terlibat dengan homeopati saja. Saya sebut medik kemudian. Farmasi dulu baru saya sebut homeopati. Maknanya kalau itu bidang kita, ya, special kita tumpu. Tapi dengan kita membaca buku-buku lain, kita akan menjadi apa? Mutaqqa.
Jangan lupa perkataan tu kan, kita dah bincang dulu. Muthaqaf berarti orang yang berpengetahuan. Anda tidak perlu menguasai bidang, tapi Anda tahu sikit tentang ni, tahu sikit tentang ni, tahu sikit tentang ni, tahu sikit tentang ni, Anda tidak akan jemu dalam dunia akademik, dunia ilmu, sebab otak kita hidup. Jadi supaya kita dapat istiqamah dengan ibadah, dengan fikrah, dengan dakwah, dengan jihad, ialah dengan kita mempelbagaikan sebagaimana Allah Taala mempelbagaikan ibadah kepada kita. Kerana Allah tahu bahawa kita akan jemu akhirnya nanti. Untuk mengelakkan jemu tadi, kita mempelbagaikan. Wallahu a'lam. Jawab. Ada lagi? Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan 2/3 malam? Apakah yang dimaksudkan dengan 2/3 malam? Okey, hari ini ataupun minggu lepas, manusia semua mengerjakan ibadah haji. Dan apabila mereka masuk ke daripada Arafah bergerak ke Muzdalifah, mereka akan diminta mabit di Muzdalifah. Ada orang yang tak faham, dia keluar daripada Arafah bila matahari dah habis, dah terbenam, dia menyangka bahawa dah habis waktu Arafah betul. Dia mula bergerak ke Muzdalifah dan ketika itu dia baru pukul 8 atau pukul 9 malam sebab awal. Dan dia terus pergi ke Mina. Bererti pada malam itu dia tidak bermalam di Muzdalifah. Walaupun dia pergi ke Muzdalifah, dia duduk sejam kat situ, pukul 8, pukul 9 dia bergerak. Dia tidak dikira Muzdalifah, dia tidak kira bermalam di Muzdalifah kerana yang dikatakan bermalam di Muzdalifah itu melepasi 1/3 malam. Sebab itu bagi saya pernah jadi guru agama maktab, salah seorang pakar rujuk haji di sana. Setiap kali tabung haji akan mengisytiharkan waktu solat setiap tahun, waktu solat di Mekah, kerana dia akan ukur antara waktu isyak, maghrib tadi dan isyak dan waktu subuh. Masuk waktu subuh dan dia akan bagi kepada 3. Biasanya kalau bagi pada 3 berarti pukul 11:05 baru melepasi 1/3 yang pertama. Jadi yang dikatakan bermalam di Muzdalifah mesti selepas jam 11:05. Kalau dia masuk sana 11:05 atau masuk pukul 11, masuk dia 11:06 berarti dah memadai, dia dikira bermalam di Muzdalifah walaupun 1 minit, walau kana lahzah, walaupun 1 lahzah. Yang penting selepas ini mengikut pandangan Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lain. Berarti 1/3 malam itu kita kena ukur dan kita pastikan 1/3 itulah dikira sebagai apa? 1/3 malam. Dan selepas daripada 1/3 malam itu bermulalah masuk 2/3 dan akhirnya melengkapkan bagian. Dan ketika itu cahaya telah mula turun selepas 1/3. Dan sebab tu bagi orang-orang yang terlibat dalam dunia perawatan yang tua-tua lah, yang senior-senior, biasanya dia akan mengikut sunnah tidur lepas isyak. Okey, sahabat-sahabat dulu pun kebanyakannya kalau dalam keadaan tidur awal, dan sebelum pukul 12 mereka telah berjaga. Mengikut kajian, bukan cerita hantu orang putih saja, pukul 12 malam tu adalah waktu yang hassas, waktu yang sensitif bagi setengah-setengah makhluk. Waktu maghrib dia bangun tidur, pukul 12 malam dia makin aktif. So selepas pukul 12 malam tu biasanya perawat-perawat yang kuat-kuat, yang penting-penting, dia tak akan tidur pukul 12 malam kerana dia dah tidur lepas isyak. Dan selepas 1/3 malam dia dah bersedia dengan zikir dan wiridnya. Saya menceritakan ini bukan untuk anda amalkan, saya percaya anda tak mampu nak amalkannya. Sebab kalau anda tidur lepas isyak pun anda akan bangun pun lepas subuh. So tak ada mana saya cakap pada anda. Jadi yang penting anda 32 pun main internet. Kalau dah kelas ni bicara yang garang pun, pukul 8 pun anda dah sampai kelas. Kena lah bicara-bicara yang tegas. So yang menyebabkan anda bangun, yang ketegasan pencerahan itu, takut dengan itu yang menyebabkan anda bangun. Okay, whatever itu saya ceritakan tadi bahawa selepas 1/3 ini, dunia yang dalam keadaan kegelapan ini sebenarnya bermacam-macam berlaku. Dan sebab itu saya mengatakan bahawa selepas 1/3 ataupun dah masuk 2/3 malam, ataupun paling tidak pun kita cuba bangun pada bahagian ketiga daripada sukuan ketiga
malam itu berarti sekurang-kurangnya kita bangun sebelum subuh. Itu sekurang-kurangnya kita cuba bantu, cuba mendidik kita begitu. Tapi kesimpulannya ada rahsia selepas 1/3 berikutnya dan berikutnya. Wallahu a'lam. Okey, dah 9 suku. Jazakallah kepada Ustaz di atas segala input yang diberikan berhubungan konotasi kalimah nur dalam surah Al-Quran. InsyaAllah minggu depan ada nanti. Dan minggu lepasan tak pasti lagi ada kita. Kalau dah jadi cuti. Kalau atas permintaan timetable kita ramai tak boleh datang, kita tangguh. Jelas. Saya serahkan kepada antum untuk keputusan. Nanti insyaAllah akan dimaklumkan masa ke masa. Macam biasa lepas ni semayang insya berjamaah dulu. Dan kudapan disediakan insyaAllah. Cijipan. Yang berada semua boleh semayang Dan sisters yang tak boleh semayang boleh terus makan, tak masalah. Menunggu makan berjamaah lah insyaAllah. Itu tu sama-sama tangguh dengan pertama ni dan seterusnya. If you just look right, you see the signs. You can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything, we belong to you. Ya Rabb, we raise our hands, forever we thank you.